Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam persidangan antarabangsa penyelidikan Siswazah Progress 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua sesi untuk sesi ini kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil kajian saya. Saya Muhammad Fahimi Zakaria bersama dengan rakan penyelidik saya Muhammad Ashraf Saifuddin. Kami dari unit pengajian AM, unit KL RCMP. Tajuk kajian kami ialah pembelajaran bahasa Arab dalam talian. Kajian deskriptif terhadap minat pelajar di unit KL, khususnya RCMP. Kajian kami berkaitan dengan kajian ke atas beberapa responden yang mengambil bahasa Arab di RCMP. Mereka terdiri daripada pelajar diploma farmasi, sains kejurawatan dan fisioterapi. Bahasa Arab di UniKL di UniKL RCMP ditawarkan pada Januari 2019 dan ini menjadikan UniKL RCMP sebagai kampus UniKL yang kelima yang menawarkan bahasa Arab. Kajian minat pelajar terhadap pembelajaran dalam talian ini dikaji berdasarkan beberapa kajian-kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lain seperti yang tertera di dalam slide ini. Antaranya berkaitan dengan panduan pengajaran bahasa Arab, yang mana pembelajaran bahasa Arab mestilah mempunyai kaedah dan panduan yang tertentu untuk mencapai pembelajaran yang baik dengan kualiti dan juga penyampaian. Antaranya juga melalui permainan dan aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, terdapat beberapa faktor kecenderungan minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dalam konteks pembelajaran dalam talian, terdapat beberapa elemen yang akan dilihat dalam kajian ini untuk menilai bagaimana minat itu berlaku dan bagaimana dia meningkat dalam kalangan responden. Seperkara lagi ialah istilah ODL, Open Distance Learning, yang hari ini sudah menjadi suatu kaedah pembelajaran normal baru yang mesti diterima oleh semua tenaga pengajar, khususnya pensyarah, untuk berusaha dan melaksanakan kaedah ini untuk menghasilkan kualiti PDP yang berkualiti. Seterusnya, terdapat beberapa masalah yang dikaji atau isu yang dilihat dalam kajian ini. Yang pertama, minat belajar yang berkurang dalam pembelajaran dalam talian, khususnya kehadiran yang kurang memuaskan, dan yang terakhir sekali, pelajar tidak melibatkan dalam sesi perbincangan. Dan objektif kajian pula untuk mengkaji minat pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Seterusnya, melihat beberapa elemen sampingan yang mempengaruhi minat pelajar. Dan terakhir sekali, melakukan penambahbaikan dalam sesi PDP dalam talian. Terdapat beberapa metodologi kajian. Yang pertama, lokasi. Lokasi ini kami menjalankannya secara maya melalui medium Microsoft Teams dan juga medium-medium lain seperti portal UniKL, pembelajaran maya dan juga aplikasi email dan WhatsApp. Responden pula terdiri pada 98 responden yang merupakan pelajar farmasi, sains kejuruteraan dan fisioterapi. Kesemua mereka ini daripada fakulti perubatan, faculty of medicine dan juga fakulti farmasi and sains kesihatan semester Julai 2021. Kaedah yang kami gunakan ialah kaedah kajian kualitatif deskriptif.
yang mengkaji beberapa persoalan seperti apa, siapa, bila dan di mana. Kajian ataupun analisis yang kami dapati ini adalah berdasarkan data responden dalam bentuk maklumat peribadi, jumlah dan peratusan. Kemudian kami menumpukan analisis itu terhadap konsep yang berkaitan dan menghuraikan serta memberi tumpuan kepada hubungan antara satu data dengan data yang lain. Antara peralatan penting yang dipilih ialah yang digunakan ialah responden 98 pelajar itu sendiri, kemudian soal selidik tertutup yang menggunakan medium Google Form, khususnya pemerhatian melalui pembelajaran dalam talian iaitu Microsoft Teams dan seterusnya peralatan-peralatan yang lain. Analisis data pula berkaitan dengan maklumat responden yang dikumpul dalam bentuk rajah seperti jantina, semester pengajian dan juga program pengajian. Maklumat ini dikumpul dalam bentuk jumlah dan kadar peratusan. Kemudian dihuraikan secara relevan berdasarkan hasil dapatan kajian. Seterusnya berdasarkan pengalaman pembelajaran responden seperti sejarah belajar bahasa Arab di sekolah, peringkat persekolahan dan aliran. Maklumat ini dikira elemen sampingan yang membentuk minat pelajar dalam pembelajaran norma baharu. Data ini pula direkod dalam bentuk jadual dan kaedah analisis adalah sama seperti analisis maklumat peribadi. Dan terakhir sekali soal selidik yang merekodkan cadangan penambahbaikan yang diberikan oleh responden sendiri untuk menghasilkan PDP yang lebih berkualiti. Ini adalah dapatan kajian. Ini adalah dapatan kajian. Yang pertama sekali maklumat peribadi, jantina, fakulti, program dan juga semester pengajian. Seperti yang disebutkan tadi, dari 98 orang ini terdapat 30 lelaki dan 68 perempuan. Kemudian dari segi fakulti, 30 dari fakulti perubatan dan 68 fakulti farmasi dan juga sains kesihatan. Dari segi program pengajian pula, farmasi 44, sains kejururawatan 26 dan fisioterapi 28. Dari segi semester pula, hanya terdapat semester 1 dan semester 3 sahaja, iaitu 28 semester 1 dan 70 semester 3. Ini adalah disebabkan fakulti farmasi yang merupakan jumlah responden paling ramai, mereka menawarkan bahasa Arab pada semester ketiga. Sementara fakulti perubatan yang hanya 30 orang pelajar, mereka menawarkan bahasa Arab pada semester 1. Jadi inilah kenapa terdapat perbezaan dari segi semester penawaran subjek bahasa Arab. Dari segi sejarah pembelajaran pula, seramai 83 orang pelajar pernah belajar bahasa Arab di sekolah. Dan sementara 15 orang tidak pernah belajar. Jadi di segi peratusan ini yang pernah belajar sangat tinggi. Dari segi peringkat persekolahan pula, yang ambil bahasa Arab SPM dalam jumlah 46 orang beserta dengan peratusannya. Begitu juga PT3 24 dan sekolah rendah 42. Tidak pernah 3. Di sini kita lihat majoriti pelajar mengambil bahasa Arab di peringkat SPM. Jadi menunjukkan bahawa ramai pelajar mempunyai pengetahuan asas yang kuat kerana tempoh SPM ke diploma itu adalah tempoh yang tidak panjang, singkat berbanding dengan peringkat PT3 sekolah rendah itu yang agak jauh.
Dari segi aliran pula, 26 pelajar dari sekolah aliran agama, SMA, Sekolah Menengah Agama, sementara 60 daripada sekolah menengah kebangsaan, sekolah harian, dan 20 daripada sekolah menengah sains, SMS. Daripada jumlah ini, 60 orang pelajar daripada SMK. Walaupun dilihat data ini macam tidak selari dengan data yang pertama, pengalaman belajar bahasa Arab di sekolah, namun kita perlu tahu bahawa bahasa Arab bukan hanya ditawarkan di sekolah agama sahaja, tetapi bahasa Arab juga ditawarkan di sekolah menengah kebangsaan dari aliran agama dan juga sekolah menengah sains dari aliran agama. Jadi tidak menjadi satu yang pelik kerana 60 orang ini daripada SMK yang kemungkinan ramai daripada jumlah 60 orang ini juga mengambil bahasa Arab daripada kelas aliran agama. Kemudian kita tengok dari segi cadangan penambahbaikan. Daripada 98 responden, hanya 80 responden sahaja menjawab. 18 lagi menjawab tiada ataupun tidak tahu, dan ada juga yang menulis tiada komen. Sementara 80 ini pula terbagi kepada, direngkaskan dalam 10 poin penting. Yang pertama, mengadakan pelbagai aktiviti, dan yang kedua, kuliah secara bersemuka dengan segera, dan seterusnya tidaklah mewakili jumlah yang tinggi berbanding dengan cadangan yang pertama dan yang kedua ni mewakili 40 responden, 30 yang pertama dan 10 yang kedua. Ini mewakili 40 responden berbanding dengan yang lain hanya 5, 7 dan 1. Cadangan penambahbaik yang dominan seperti nombor 1 dan nombor 2 ini menunjukkan bahawa pelajar perlu diberi lebih banyak aktiviti dalam pembelajaran dalam talian. Dalam masa yang sama, mereka juga lebih suka untuk menjalankan kelas secara bersemuka, PDP. Akhir sekali, pengajaran dan pembelajaran dalam talian hari ini merupakan satu keperluan khususnya dalam pendidikan. Hal ini penyelidik, pensyarah dan juga tenaga pengajar perlu sedar bahawa kita perlu berhadapan dengan norma baru yang memerlukan usaha dan adaptasi yang lebih signifikan. Seterusnya, terdapat beberapa elemen penting dalam membantu minat pelajar untuk belajar bahasa Arab, khususnya dalam talian. Dan dalam masa yang sama, tenaga pengajar perlu sedar bahawa ODL merupakan kaedah PDP norma baru yang sangat mempengaruhi minat pelajar. Selain itu, terdapat juga faktor minat pelajar seperti faktor peribadi dan juga maklumat. Maklumat peribadi dan juga pengalaman lepas. Jadi, faktor ini juga membantu untuk meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab dalam talian. Dalam memastikan proses PDP tetap berlaku walaupun dalam talian, maka tenaga pengajar, pensyarah perlu berusaha keras untuk belajar, untuk mencari kaedah-kaedah baru bagi menghasilkan proses pengajaran yang lebih berkualiti. Dalam masa yang sama, pensyarah juga perlu membuat usaha penambahbaikan berdasarkan cadangan penambahbaikan yang kita terima daripada responden. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan minat pelajar dan dalam masa yang sama, semua pihak iaitu pelajar dan pengajar dapat menikmati hasil dan kualiti yang baik. Oleh itu, kita dapat mengelak dan mengurangkan jumlah keciciran pelajar dalam akademik. Jadi itu sahaja daripada pembentangan saya
dan juga rakan penyelidik saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil kajian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.